This call is now being سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية سبحان ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله قوة إلا بالله اللهم والهم بركات المقرب وافتح علينا وحدك وعلينا الأسرار رحمتك يا رب اشرح لنا سرنا سارنا لا تمن لساننا ولا يخطب قال الشيخ نصرة لنا نفعنا في الدارين سكن pada muka surat berapa ni? 47 bagi atas. Dan bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sebenar itu menunjuk ia kepada kepujian dan kebajikan itu menunjuk kepada syurga dan bahwasanya seorang itu sungguhnya benar ia hingga disuratkan pada sisi Allah siddiqan yang orang yang sangat benar dan bahwasa dusta itu menunjuk ia menunjuk ia kepada kejahatan dan kejahatan itu menunjuk kepada neraka dan bahwasa seseorang itu sungguhnya berdusta ia hingga disuratkan pada sisi Allah yang sangat dusta. Jadi kita sekarang di dalam bab yang ke-12 pada menyatakan ditututi dengan pelerakan lidah dan jauhkan dosa dan mengupat dan mengacum-ngacum dan dengki dan sebut dan takabur dan lainnya daripada segala sifat kecelaan. Itu tajuk kita. Maka di sini hadis ni menunjuk di atas pasal dusta. Sabda ya Nabi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sebenar itu benar pada cakapan benar yang lawannya dusta. Bahawa sebenar itu benar maknanya yang lawan bagi dusta. Benar itu menunjuk ia kepada kebajikan. Menunjuk ia kepada kebajikan. Maknanya bercakap, cakapan yang benar itu membawa kepada menunjuk, yakni membawa kepada kebajikan, membawa kepada jadi baik. Dan kebajikan itu menunjuk kepada syurga, membawa kepada syurga. Jadi cakap apabila kita bercakap tu, kita bercakap dengan cakapan yang benar, maka cakapan yang benar itu membawa kepada kita jadi baik. Membawa kepada kita boleh buat benda baik. Dan kebajikan dan kebaikan itu menunjuk membawa kepada syurga. Jadi maknanya apabila seorang tu dia pantang daripada dusta, tentulah dia tu dapat buat perkara-perkara yang baik.
apabila dia dapat buat perkara-perkara yang baik, tentulah dia tu akan dimasuk ke dalam syurga. Jadi maknanya benar pada cakapan menarik kepada jadi kebajikan, dan kebajikan tu menarik kepada masuk syurga. Dan bahawasa seseorang itu mana-mana siapa saja, mana-mana orang saja, sungguhnya benar ia. Apabila dia cakap, dia tak dusta. Cakap sentiasa dia cakap tu cakapan yang benar, tak dusta. Sentiasalah dia begitu. Sehingga disuratkan di sisi Allah Ta'ala. Sehingga disuratkan di sisi Allah Ta'ala, pada sisi Allah Ta'ala, siddiqan. Apa makna siddiqan? Yang tu tak nak. Orang yang sangat benar. Itu siddiqan. Jadi sekiranya kalau kita ni tetap di dalam benar pada cakapan, tak pernah dusta, benarkan di atas pada cakapan kita, lama kelamaan maka dicapkan kita di sisi Allah Ta'ala, kata kita ni orang yang sangat benar. Maknanya orang ni bukan pendusta. Dengan sebab kita ni kalau kita bercakap tak bohong. Kalau kita bercakap benar semata. Maka jadi di sisi Allah Ta'ala, dia tanda, dia cak katanya kita ni orang yang sangat benar pada cakapan. Ya, begitulah. Dan bahawasa dusta itu, sekali lagi, dan bahawasa seorang itu sungguhnya benar ia. Sungguhnya benar ia. Maknanya setiap kali dia bercakap, dia tak bohong pada cakapan dia. Sekiranya kalau dia tetap di atas cakapan yang benar, maka suatu hari nanti maka Allah Ta'ala menentukan, dituliskan, ditentu kata orang ni orang yang benar pada cakapan. Dia macam kita lah. Kalau sekali orang tanya, sekali kita cerita ke orang, cerita dengan ceritaan yang betul. Tak bohong. Setiap apa-apa yang kita cakap dengan orang, cakapan yang tak bohong. Benar semata. Kalau orang tanya pun kita tak bohong. Kita cakap benar. Lama-lama apabila kita orang yang setiap kali bercakap dengan kita tak bohong. Setiap kali bercakap dengan kita tak pernah bohong. Maka orang kenal kata kita ni orang sangat benar pada cakapan. Apabila sampai di situnya kita nak cerita apa-apa benda yang itu pun, jadi orang senang nak percaya kepada kita. Sebab kita tak pernah tipu, sebab kita tak pernah cakap dusta, maka senanglah kalau kita nak cerita apa-apa ke orang tu, orang nak percaya kepada kita, nak benar nak akukan kepada kita, tu senang saja. Maka begitulah. Jadi di sisinya, di sisi Allah Ta'ala terhadap seorang yang tak pernah bohong tu, maka di sisi Allah Ta'ala masukkan dia ni dalam golongan orang siddiq. Lebihlah. Dan bahawasa dusta itu menunjuk kepada kejahatan. Menunjuk ni membawa kepada jatuh dalam kejahatan. Banyak-banyak kali dusta tu, dusta sana itu membawa kepada kejahatan, membawa kepada seorang itu jatuh di dalam kejahatan. Dan kejahatan itu menunjuk kepada syurga. Mana menunjuk kepada neraka. Maknanya perbuatan kejahatan itu membawa kepada masuk neraka. Kalau tidak diampun oleh Allah Ta'ala. Jadi awal-awalnya dia cakap bohong. Lama-lama dia bohong tu dia sendiri tu jadi jahat. Jadi buat perkara yang jahat. Apabila dia buat perkara yang jahat tu, maka hujung jatuhnya ialah neraka lah. Sebabnya apabila dia bercakap bohong, sekali cakap bohong, sekali berdosa. Sekali cakap bohong, sekali berdosa. Lama-lama kelamaan jadi hitam hati dia, jadi kotor hatinya.
apabila hati dia tu jadi hitam, jadi kotor, maka jauh nak jadi baik pada dia tu jadi jauh. Bahkan dia tu lebih dekat kepada maksiat. Apabila lebih dekat, lebih senang nak buat maksiat, maka itulah akhir sekalinya neraka lah tempat dia. Dan bahawa seseorang itu sungguhnya berdusta ia. Cakap dusta, sati nanti hingga ia disuratkan di sisi Allah Ta'ala yang sangat dusta. Ni orang yang sangat dusta. Apabila setiap kali dia cakap, dia dusta. Setiap kali dia cakap, dia dusta. Jadi kalau di sisi manusia pun sama. Jadi terkenal di sisi manusia kata orang ni pendusta, pembohong. Jadi nak cerita apa ke orang pun susah nak orang nak dengar. Maka di gitu juga apabila banyak-banyak kali berdusta tu, maka Allah Ta'ala akan termasuk dia ni masuk dalam golongan orang yang pendusta. Begitulah. Sebab tu daripada tadi tu pantanglah daripada dusta pada cakapan sekiranya kalau tidak ada hajat kepada dusta. Tapi sekiranya kalau ada hajat kepada dusta tu maka dibolehkan. Seperti dusta untuk nak mendamaikan di antara dua yang berkelahi, yang bergaduh, maka itu bolehlah. Kalau tidak ada cara lain, melainkan nak baik dua ni tak dapat tidak untuk nak baikkan dua ni tak dapat tidak kena ada buat pelakon sikit, kena dusta sikit. Misalnya kata dua ni, katanya yang tu beri salam ke kau, padahal dia tak salam. Orang tu minta maaf, orang tu mengaku salah, dia kata dia salah dengan kau, padahal dia tak mengaku pun. Tapi kita bercakap begitu, boleh jadi dia lembut hati antara dua. Begitu juga katanya boleh nak dusta juga apabila seorang suami itu untuk nak jadi baik di antara dua isterinya. Kalau tidaknya jadi bergaduh juga di antara dua isteri. Kalau tak, maka kalau berajak kepada dusta untuk tak nak jadi bergaduh tu, maka dibolehkan. Artinya setengah kelakuan tu jadi wajib. Seperti apabila ada seorang tu, orang nak bunuh dia, dia lari kerana ada orang kejar dia nak bunuh, maka lari tu, itu lari lalu kat kita, kalau orang tanya, nampak tak orang ni begini. Kita pun mesti kena dusta untuk nak selamatkan dia. Kata, tak lalu kat ni, kau lain kot. Begitu. Dan bersabda ianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis lain pula. 4 perkara. Ada 4 perkara. Barang siapa ada sekalian itu padanya, nascaya ada ia munafik. Yang semata-mata. Jadi 4 perkara ni dia kata barang siapa ada sekalian, ada semua 4 perkara, ada sekaliannya itu. Ada sekalian itu, mana 4 perkara ni ada kat dia. Nascaya adalah ia barang siapa tu munafik yang semata-mata. Munafik betul-betul. Dan barang siapa ada padanya satu bagai daripada 4, nascaya ada padanya bagai, mana sebahagian, bagai ni sebahagian daripada nifak. Hingga meninggalkan dia. Jadi ada ke dia tu sehingga dia tinggal, dia pantang, sehingga meninggal ia barang siapa akan satu bagai sana. Mana dia? Apabila dipercayakan dia, nascaya khianat ia. Apabila dipercaya, diumanah kepada dia, dia khianat. 1. Dan apabila berkata, ini bercakap, nascaya berdusta ia. 2.
Kalau dia cakap, dia tak pandai cakap betul. Bohong straight. Dan apabila berjanji, nescaya menipu ia. Menipu daya ia. Maknanya menyalahi janji. Dan apabila berbantah-bantah ia, nescaya jahat ia. Nah, apabila berbantah-bantah, apabila dia bergaduh, dia berbantah, nescaya jahat ia. Dikarenakan jahat tu mana keluar daripada kebenaran. Nescaya jahat tu mana keluar ia daripada kebenaran dengan sengaja. Keluar ia daripada kebenaran dengan sengaja, sehingga jadi yang betul tu salah, yang betul tu yang salah. Jadi maknanya apabila dia bergaduh dengan orang tu, dia tak dengar dah, dia tak era dah. Dia salah ke dia betul? Kalau dia salah pun dia kata dia betul. Jadi katanya kalau dia bergaduh dengan orang tu, kalau dia berbantah dengan siapa tu, macam mana pun dia nak menang. Macam mana pun dia nak menang. Kalau dia salah pun, dia kena agak kata dia tu betul juga. Dia tak mengaku kata dia tu salah. Macam mana pun nampak kata dia tu yang betul, orang lain tu salah. Walaupun salah sebelah balik dia pun dia tak mengaku salah. Bahkan dia kata yang dia ni betul. Yang nu salah. Itu maknanya apabila berbantah, nescaya jahat. Jadi maknanya jadi kira kata sebelah balik dia lah yang betul. Walaupun salah pun dia kata dia yang betul. Itu maknanya jadi jahat. Maka empat perkara ini apabila diumanuhkan, dia khianat. Maksudnya empat perkara, satunya khianat akan umanuh orang. Jadi maksudnya kalau kita nak bilang pendek-pendek tu, satunya ialah mengkhianatkan akan umanuh orang. Yang keduanya apabila berkata nescaya berdusta. Maknanya yang kedua tu dah berdusta. Cakap dusta. Bohong. Tiga, apabila berjanji nescaya tipu daya. Maknanya menyalahi janji. Maknanya dia ni suka menyalahi janji. Mungkir janji. Maknanya tidak buat mengikut apa yang dijanji. Dan keempatnya jadi jahat apabila berbantah, tak terima kebenaran. Tak terima kebenaran. Keluar daripada yang jalan yang betul dan nak ubah yang betul jadi salah. Maka empat perkara ni Nabi katanya barang siapa ada sekalian, ada empat perkara ni pada diri dia, cukup empat perkara ni ada kat diri dia. Barang siapa ada sekalian itu padanya, pada barang siapa, tengok awal hadis, barang siapa empat perkara yang sebut itu, barang siapa ada sekaliannya, mana semua empat perkara tu ada kat diri dia, nescaya adalah ia barang siapa tu munafik semata-mata. Mana munafik penuh-penuh. Munafik betul-betul, munafik penuh-penuh. Bukan kata sebahagian tu munafik, sebahagian lagi tak. Maknanya munafik penuh-penuh. 100% lah katanya. 100%. Tetapi maksud dengan munafik sini panggil munafik nifak amali. Nifak amali. Jangan kita yang sebut dalam Quran tu, idza ja'akal munafiquna qalu innaka la rasulullah, apa semua tu, itu munafik yang disebut, kebanyakan munafik yang disebut di dalam ayat-ayat tu, ayat Quran tu, itu munafik i'tiqadi. Yang munafik orang yang pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, munafik yang ada pada zaman Nabi Muhammad tu adalah orang kafir. Adalah orang kafir yang menzahirkan Islam, mensembunyikan kekufuran di dalam hati. Jadi mana itu munafik yang kafir. Sebab salah pada i'tiqad dia.
Nah, adapun di sini bukan munafik nifak i'tiqadi. Munafik nifak i'tiqadi itu semacam munafik yang ada pada zaman Rasulullah. Mereka masuk Islam tipu-tipu saja untuk nak selamatkan nyawa dia daripada kena bunuh dan nak selamatkan harta dia dirapaskan. Maka dia buatlah, buatlah katanya dia ni orang Islam. Masuk mengucap dua kalimah syahadah, buat semayang, buat puasa untuk nak bagi orang nampak kata dia ni orang Islam. Tetapi dalam hati dia ni macam dulu. Maknanya dulu dia orang kafir, sekarang pun dia kafir. Maka itu munafik pada zaman Nabi. Itu adalah orang kafir. Adapun di sini itu munafik amali. Dengan mananya perkara yang dia buat itu apabila ada 4 perkara tu nak sama dengan orang munafik yang ada pada zaman Rasulullah, munafik yang i'tiqad. Jadi apabila ada 4 perkara ni dengan sebab sifat 4 perkara ni sifat yang ada pada orang munafik yang orang kafir. Maka mana-mana orang mukmin kalau ada 4 sifat ni penuh-penuh pada diri dia, maka tak jauh, maka dikata dia tu orang munafik, yang munafik pada amalan. Bukan pada i'tiqad, maknanya jadi kafir tak dia dengan sebab dusta, dengan sebab khianat, tidak, hanya jadi dosa besar, jadi fasik. Selama mana tidak i'tiqad kata halal berdusta, halal mengkhianat, halal menyalahi janji, selama mana dia tak i'tiqad gitu, maka sekadar ni sekadar kata maknanya dia dusta, dia mengkhianat apa, tapi iman dia tak rosak. Iman dia tak rosak, dia dusta tapi dia tak ada kata halal dusta. Dia apa dia khianat. Dia khianat apabila diumanahkan dia khianat, itu sekadar jadi fasik, tak merosakkan iman lagi, tapi perlu kepada taubatlah. Maka dengan sebab ada 4 perkara ini kepada di diri dia, maka 4 perkara ni adalah sifat yang penting, sifat yang asas yang ada pada orang munafik yang kafir yang pada zaman Nabi Muhammad. Lalu tu dipanggil kepada dia orang munafik juga. Tapi bukan kufur macam munafik, bukan kafir pada zaman Nabi Muhammad tu, bukan begitulah. Dengan sebab dia ni zahir dia tak semacam dengan batin dia. Zahir lain, dalam hati dia tu kan lain. Maka orang yang ada 4 perkara ni, kalau tilik tu jadi kufur ke tidak, jawabnya tidak kufur. Jadi maknanya nifak pada amalan saja. Nifak pada amalan saja, bukan nifak pada i'tiqad. Kalau nifak pada i'tiqad tu jadi kafir. Sini tidak. Hanya dengan sebab berat perkara-perkara yang 4 ni ada cukup pada dia tu, dah dipanggil kata dia orang munafik 100%. Dan barang siapa ada padanya satu bagai daripada 4, ada satu daripada 4, ada 2 daripada 4, nescaya ada padanya bagai ni sebahagian daripada nifak, tak penuh lah. Kalau kita katanya ada 2 bagai daripada 4 kat diri dia, salah kata dia ni 50% lah, jadi gitu. Jadi munafik tak penuh-penuh lagi lah. Munafik juga, tapi tak boleh kata munafik yang betul-betul tu tidak. Nak bagi habis tu hingga meninggalkan dia akan satu tadi. Mesti kena tinggal. Maka jadi orang baik balik lah. Begitulah. Jangan faham kata apabila ada 4 perkara penuh-penuh jadi munafik, jadi kufur. Bukan begitu. Bahkan di sini panggil nifak amali, hanya jadi fasik, berdosa besar, tak sampai jadi kufur. Malaikat dia menghalalkan. Begitu saja. Lepas tu kenapa panggil munafik juga? Kalau ada 4 perkara ni, ada makna itu ni sebab 4 perkara ni sifat yang asas bagi orang munafik yang kafir. Maka orang mukmin kalau ada 4 perkara,
di dia, maka seolah-olah dia tu orang munafik pada zaman Nabi Muhammad dah. Maknanya, tapi dia tak sampai jadi kufur. Jangan kata orang munafik ni, orang munafik ni, tapi jangan salah faham munafik pada macam zaman Nabi tu orang kafir. Begitulah. Maknanya ada 4 perkara ni orang munafik. Maknanya perangai dia tu macam orang munafik. Perangai dia tu macam perangai orang munafik. Padahal dia tu bukan orang munafik yang jadi kufur pada zaman Nabi tu, bukan. Begitulah. Dan bersabda ya Nabi SAW, hadis lain pula, apabila menghendaki engkau bahawa engkau sebutkan beberapa kecelaan orang lain daripada kamu, maka ingat olehmu akan kecelaan dirimu. Ini masuk pada bab mengupat pula. Mencacikan orang, mengupatkan orang. Jadi pasal dusta tu dah habis. Dan hadis ni pasal mengupat ke orang pula. Nabi katanya apabila menghendaki engkau bahawa engkau sebutkan beberapa kecelaan orang lain daripada kamu. Kalau ingin nak sebut, nak mengupak ke orang, nak kata orang tu begitu begini, nak mencacikan orang, nak sebut kecelaan, keaiban orang. Apabila terasa nak buat begitu, untuk nak mengubahkan perasaan gitu, nak buat macam mana? Nabi katanya, kamu ingat kecelaan diri kamu dulu. Belum nak kata orang tu begitu begini, tilik pada diri kita dulu. Adakah kita sepenuh? Tentu tak sepenuh kita. Belum nak kata orang tu penipu, kita penipu ke tidak? Belum nak kata orang itu malas, kita rajin ke tidak? Jadi maknanya maknanya kita tak kata pada kita malas, maka macam tu kita tak kata pada orang lain malas. Kita tak kata pada kita bodoh, kita tak kata juga pada orang lain bodoh. Kita tak kata pada kita ni gila, macam tu kita tak kata juga pada orang lain gila. Begitu. Jadi maknanya ingat kepada celaan diri kita, kita ni banyak kecelaan, banyak kekurangan, maka macam mana kita nak paduhai orang? Nak peduli orang. Kita pun bukan sepenuh pun. Jadi mana kalau orang lain tak sepenuh juga pun biasalah. Jadi maknanya jangan terlupa kepada diri. Pandang orang tu kurang situ, kurang di sini. Kita ni sakat mana kita sepenuh sangat. Orang tu jahil, lepas tu kita alim sakat mana. Banyak lagi juga pun kita benda yang kita tak tahu. Jadi maknanya apabila apabila jadi mulut tu nak cakap kecelaan orang. Apabila nak cakap, nak fikir, nak tengok kecelaan, kekurangan orang, pandangkanlah dulu kepada diri kita. Adakah kecelaan, kekurangan pada diri kita? Apabila kita pandang kepada diri kita, kita nampaklah kita kurang di sini, kekurangnya kita di sini. Maka apabila kita dapat bahawasanya ada kekurangan pada diri kita, maka dia orang lain pun manusia macam kita juga. Maka memang ada kekurangan. Jadi kalau tilik begitu, kalau kita kata orang tu begitu, dia akan kata pada kita juga. Dia akan kata pada kita juga. Jadi mana tak habis cerita. Sebab kita ada kekurangan, boleh orang lain nak cakap pasal kekurangan kita. Orang lain pun ada kekurangan juga, boleh nak cakap pasal kekurangan orang lain. Jadi setiap orang tu ada kekurangan. Jadi tak payah kita nak cakap, nak bilang orang tu begitu, orang ni begini, kekurangan dia begitu, kekurangan begini. Padahal kita pun ada serba kekurangan juga. Jadi mana kata ke orang tu macam kata kat diri sendiri. Begitulah. Jadi maknanya tak payah padukan orang, nak baikkan kita dulu. Sebab kecelaan kat diri kita tu banyak. Kalau nak mengelakkan
yang elokkan diri kita dulu. Orang lain itu hal dia. Jadi maknanya daripada hadis ni tu tak payah kita pedulilah kecelaan orang, kekurangan orang tu, sebab kita sendiri pun ada kecelaan, ada kekurangan. Kalau nak baiki diri kita bagi habis. Dah tak payah padu orang. Dan diriwayat daripada Abi Musa radhiyallahu anhu katanya, kata Abi Musa Al-Ash'ari, katanya, kata Abu Musa. Jadi Abu Musa ni dia kata, dia bercakap sama Rasulullah lah. Kataku, Rasulullah, yang mana daripada muslimin afdal. Jadi Abu Musa tu Al-Ash'ari, dia tanya, Abu Musa Al-Ash'ari ni satu keturunan dengan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ni. Kabilah sama. Jadi Abu Musa Al-Ash'ari dia tanya kepada Rasulullah, yang mana daripada muslimin yang afdal. Dia tanya orang Islam, orang Muslim yang lebih tu orang mana? Siapakah yang orang Islam yang paling lebih? Maka apabila ditanya, Nabi pun jawab, sebenarnya Nabi SAW, mereka yang sejahtera oleh muslimun daripada lidahnya dan tangannya. Ni dia jawab. Dia tanya orang Islam mana yang paling lebih? Orang Islam yang mana yang lebih pada orang lain? Nabi jawab kata orang Islam yang lebih, mereka yang sejahtera. Ni Muslim yang lebihnya ialah mereka yang sejahtera, yang selamat oleh muslimun, oleh orang-orang Islam yang lain daripada lidahnya, yakni cakapannya, dan tangannya, jadi perbuatannya. Jadi tapi bukan tangan sajalah, maknanya anggota lain pun samalah, tangan kaki pun samalah. Jadi mana orang Islam yang afdal ialah yang selamat, orang yang saudara dia Islam tu selamat daripada kena lidah dia, kena tangan dia. Maknanya selamat oleh orang Islam daripada dia menyakiti dengan lidah, dengan cakapan dia dan dengan perbuatan dia. Dengan maknanya nak tahu orang Islam yang lebih tu macam mana? Saudara dia yang Muslim tak jadi susah sebab cakapan dia. Saudara dia yang Muslim tak jadi susah dengan perbuatan dia. Dia tak kata ke orang, dia tak mengupak ke orang, dia tidak mengacunkan orang, dia tak bohong ke orang. Jadi maknanya tak jadi menyakiti dengan sebab cakapan dia. Orang lain tak kena menyakiti dengan cakapan dia. Dan tak kena menyakiti daripada perbuatannya. Mana-manalah perbuatan, walaupun lain pada perbuatan tangan sekalipun. Jadi maknanya kalau mana-mana orang Islam tu, kalau saudara Islam dia tu termenyakiti, jadi susah dengan sebab cakapan dia, jadi susah dengan sebab perbuatan dia, mana-mana perbuatan, itu bukan orang Islam yang lebih. Bukan itu orang Islam yang serba kekurangan. Jadi susah orang lain sebab dia bohong, susah dengan orang lain sebab dia menipu, susah orang lain sebab dia mengacunkan antara untuk nak jadi bergaduh antara dua orang. Tu maknanya jadi susah orang lain sebab cakapan dia, dan jadi susah orang lain tu dengan sebab perbuatan dia. Jadi selamat tu, sejahtera tu oleh orang Muslim daripada lidah, daripada tangan, maknanya sejahtera daripada kena menyakiti daripada dengan lidahnya dan dengan tangannya. Jadi maknanya orang lain tak jadi susah dengan sebab dia, dengan sebab cakapan dia, dengan sebab perbuatan dia. Itu orang Islam yang afdal. Tak payah sebut nama tu nama ni lah.
Tak payah sebut nama tu nama ni. Lepas tu dalam hadis tu pula sebut lidah dengan tangan. Padahalnya kalau menyakiti dengan kaki pun sama juga. Maknanya tapi sebutkan tangan dengan lidah ni dengan sebab perbuatan, dengan sebab kesalahan dosa-dosa kita ni banyakkan daripada tangan dan lidah. Daripada mulut berdosa sebab mulut bercakap tu banyak. Berdosa dengan perbuatan yang dibuat oleh tangan tu banyak. Curi dengan tangan, menzolimkan orang, pukulkan orang pun dengan tangan. Walaupun ada juga kaki tapi tak banyak macam tangan. Jadi maknanya kesalahan dosa-dosa manusia ni, kemudaratan bahaya orang kita ni daripada tangan dan cakapan. Begitu. Jadi padahalnya setengah tu menyakiti dengan kaki kan. Seperti sepak ke orang ataunya pijakkan tanaman orang ke masalah ada juga pun. Jadi maknanya sebut dua perkara ni itu yang ghalibnya. Begitu. Lagi pulanya kalau kita perhati di sini Nabi sebut lidah dulu daripada tangan. Lidah dulu daripada tangan. Sebab apa? Sebab menyakiti dengan cakapan tu lebih berat daripada menyakiti dengan kaki tangan. Menyakiti dengan lidah tu kalau setengah tu kalau pukul tu sakit sekejap je, tapi kena kata, kena marah, kena mengupak tu, kena hina kat orang tu dia ingat lama. Setahun dua tu tak habis lagi kepedihan tu. Jadi maknanya berkesan dia tu berat daripada kesan kaki tangan lagi. Menyakiti dengan mulut dengan cakapan tu lebih berat daripada menyakiti dengan kaki tangan lagi. Jadi lidah tu berat daripada anggota kaki tangan lagi. Lagi pulanya satu laginya menyakiti dengan cakapan ni dia meratai semua. Orang mati dia hidup, orang mati orang hidup boleh menyakiti dengan lidah. Tak sama dengan kaki tangan. Kaki tangan ni dia boleh buat menyakiti kepada orang hidup saja. Dia pukul orang hidup, dia curi, dia ambil barang orang hidup. Tetapi kalau lidah, kalau cakapan ni dia boleh menyakiti walaupun kuat dia sampai ke orang mati. Sebab tengok mengupat. Mengupat orang hidup pun boleh mengupat. Mengupat orang mati pun ada mengupat juga. Jadi maknanya bukan sekadar orang hidup sajalah kena menyakiti dengan lidah tu. Bukan sekadar orang mati pun akan dapat menyakiti juga dengan sebab lidah. Sebab tu disebutkan lidah. Lidah ni lebih kuat, lebih berat daripada kejahatan dia tu kalau tak pantang berat pada anggota kaki tangan lagi. Sebab tu Nabi katanya boleh siapa-siapa orang tak menyusah, tak jadi susah orang sebab lidah dia, sebab perbuatan dia, itu orang Islam yang lebih dan sebeda Nabi sallallahu dan sebeda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dhaman ia bagiku akan barang antara dua tulang kainnya, nescaya aku dhaman baginya akan syurga. Dua tulang kain. Tapi dulu dia tak tulis begini. Dia tulis kekang. Dia tulis kekang. Dah. Ni dua tulang kainnya. Ni tulang ni. Tulang sini. Ni tulang ni tu yang maksud dengan kata dua tulang. Dua tulang kain ni di sini. Lepas tu ni dua tulang. Lepas tu yang ada antara tu apa dia? Yang ada antara dua tulang dia apa dia? Lidah lah. Lepas tu dia kanaki dengan lidah tu apa dia? Cakap. Lepas tu bercakap tu kenapa digunakan lidah?
Padahalnya bukan kita bercakap guna lidah saja kan. Makhraj tu bukan makhraj lidah saja. Kalau sebut mim, tak guna lidah. Mim nun, nun guna. Kalau mim ba, guna bibir mulut kan. Kalau ha kha ain hamzah, itu guna halkum. Nah. Tapi guna lidah ni sebab apa? Sebab kebanyakan huruf-huruf yang kita sebut tu melalui lidah. Padahalnya ada lidah, setengah huruf tu dia guna lidah, makhraj dia. Ada setengah tu dia guna bibir mulut, panggil Syafi'i. Ada kalanya harah halkum. Tak tengok kalau hamba, itu tak ada guna lidah pun. Guna halkum, tapi ghalib-ghalibnya lidah. Sebab tu, jadi maksudnya bercakap lah. Sebab, jadi maknanya mulut dia lah. Tapi tak ada nak di lidah di mulut, maknanya cakapan yang keluar kat mulut dia. Tengok. Nabi katanya barang siapa dhaman bagi aku, mana jamin. Bagi aku, mana jamin, mana buat jamin saya tak akan buat salah sama sekali dengan lidah saya. Salah kita. Saya tak akan buat berdosa sama sekali dengan lidah saya, dengan cakapan saya. Jadi mana itu mana menjamin, dhaman, menjamin bagi aku, bagi Nabi, barang yang antara dua tulang kainnya. Apa dia barang tu? Lidah. Jadi cakapan. Jadi maksudnya siapa-siapa yang boleh jaminkan lidahnya, mana siapa-siapa boleh dia jamin kata dia boleh pantang kesalahan yang dilaku, dosa-dosa yang dilaku oleh cakapan, oleh lidahnya. Nabi kata aku nak jamin bagi dia tu syurga. Aku dhaman, aku jaminkan baginya syurga. Ini nak cerita apa ni? Nak cerita kata dosa yang banyak yang senang dilakukan ialah dosa yang dibuat oleh lidah. Sebab ni dia tak berat pun. Kalau nak curi barang orang, kena keluar daripada rumah, kena pergi kepada rumah orang, kena panjat, kena apa setengahnya. Dia ada banyak susah lelah lah. Kalau nak berjudi pun kena pakai duit, kena apa, duit tak ada, tak boleh berjudi. Kalau nak minum arak, kena beli arak. Jadi maknanya kena pakai modal lah. Kena pakai modal, kena pakai tenaga badan kalau nak buat dosa lain. Tapi kalau dosa yang dibuat oleh lidah, oleh cakapan ni, penat pun tak penat. Tak kena usaha banyak, senang saja. Lagi pulaknya tak kena pakai duit. Jadi maknanya sebab itulah. Jadi maknanya dosa yang senang berlaku tu ialah dosa yang berlaku daripada mulut, daripada cakapan. Sebab ini salah. Ini senang ya. Tengok. Kalau nak bercuri, memang curi itu dosa besar. Tapi nak bercuri itu bukan dia senang juga. Setengah orang tak berani pun. Ingin nak barang orang tapi tak berani, takut kena takak. Jadi maknanya ada kena fikir banyak lagi. Lepas tu kalau duduk kat dalam rumah sendiri, tak boleh nak curi juga barang orang. Kena pergi kat lain, kena keluar daripada rumah. Jadi ada susah lelah jugalah nak buat dosa lain. Kena ada itu. Tetapi dosa yang dibuat oleh mulut, oleh cakapan ni senang saja. Jadi kalau nak kira barang ni, benda ni benar harga murah. Senang dapat. Tapi kesan dia kuat. Kesan dia kuat. Senang nak buat tapi harga mahal. Dosa dia telah banyak. Jadi maknanya sebab tu, jadi maknanya nak cerita katanya kebanyakan dosa yang dilakukan oleh manusia itu ialah dosa yang datang daripada cakapan. Berdosa dengan sebab cakapan dia. Apa dia lagi banyak, cuba tengok dosa yang sakut dengan cakapan. Dusta pun cakapan, mengupak pun cakapan, menipu orang pun cakapan. Cuba tengok apa yang dibuat oleh cakapan. Tak banyak perkara lah. Mengupak, itu cakapan juga. Bohong pun cakapan, menipu orang pun cakapan lagi juga. Sebab tu Nabi katanya siapa boleh jamin, maknanya boleh pantangkan daripada kesalahan tu lidah ni, cakapan ni, Nabi nak jamin bagi dia tu syurga. Dengan maknanya begini,
siapa yang boleh pantang daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh lidah cakapan, maka orang ni akan masuk syurga. Dengan makna mana? Dengan maknanya kebanyakan dosa tu dilaku oleh lidah. Kalau boleh tutup lidah, jadi tak banyak dosa sangat nak laku. Sebab nak mengupak, nak apa, duduk kat rumah. Kalau duduk dalam penjara pun, boleh nak buat dosa apa ni? Mengupak ke orang. Jadi maknanya banyak sangat. Sebab tu Nabi kata kalau boleh pantang di lidah, aku nak jamin bagi. Kalau jamin kata tak cakap bohong, tak buat dosa dengan lidah, dengan cakapan, Nabi nak jamin syurga untuk orang tu. Maknanya kalau boleh tutupkan lidah daripada buat dosa, jadi tak banyak sangatlah dosa-dosa yang lain lagi. Jadi maknanya ada tak banyak lah. Jadi kalau tutup lidah daripada maksiat, mengupak tak ada dah. Bohong tak ada dah. Tipu orang pun tak ada dah. Banyak perkara dah tak ada. Dah. Curi walaupun cakapan, bukan cakapan, tapi bukan senang nak bercuri. Nak rapas atau bukan senang juga. Sebab tu Nabi kata, kalau boleh jamin lidah, aku nak jamin syurga. Satu lagi, dan sebeda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, angkatkan olehmu segala lidah kamu. Daripada muslimin. Dan apabila mati. Apabila mati seseorang daripada mereka itu, maka kata oleh kamu padanya akan kebajikan. Angkat olehmu akan segala lidah kamu. Angkat olehmu akan segala lidah kamu. Angkat daripada muslimin, daripada orang-orang Islam. Sama saja orang tu hidup, sama saja orang tu mati. Jadi angkatkan lidah kamu daripada Islam. Maknanya kamu kena jagakan, menahan oleh kamu akan lidah kamu daripada mengarungi di dalam, mengarungi kepada maruah-maruah bagi orang Islam. Maknanya pantang itulah, angkat oleh kamu segala lidah kamu daripada orang Muslim. Maknanya kita kena tahan, kena pantangkan lidah kita pada membuat menyakiti akan orang Islam. Itu makna menahankan, pantangkan, tahankan olehmu akan lidah kamu daripada buat menyakiti akan orang-orang Islam. Jadi kamu kena jaga jangan jadi orang Islam tu ternyakiti, terkena menyakiti dengan sebab cakapan kamu. Jadi maknanya jangan biarkan orang lain tu jadi susah sebab cakapan kita. Tak kata orang, tak bohong orang, tak mengupak ke orang, begitu. Dan apabila mati seorang daripada kamu, apabila adalah orang Islam, orang kitanya, kawan kita ke siapa saja, dia dah mati, maka kata olehmu padanya, pada yang mati itu, akan kebajikan. Kalau kita nak cakap pasal dia, maka cakap dengan benda yang baik. Tak payah bukalah keaiban dia, tak payah mengupaklah kepada dia. Nanti susah. Kalau mengupak kepada orang hidup, ada jalan nak minta maaf sebab dia masih hidup lagi. Kalau mengupak kepada orang hidup, boleh jadi tak nak lepas daripada dosa? Mengupak boleh, kita minta maaf pada dia sebab dia masih hidup lagi. Tetapi kalau mengupak kepada orang mati, macam mana kita nak itu? Nak minta maaf, dia tak boleh nak minta maaf dah sebab dia dah mati. Dia tak jadi kita pergi ke kubur dia, baca kulhu dia.
Pak Cik maafkan saya, tak jadi dah. Nak maaf, minta maaf daripada orang hidup. Apabila dia mati tak boleh dah. Saya dah pergi minta maaf kat kubur dia. Bukan nak maaf, orang yang boleh maaf tu orang yang hidup. Kalau katanya saya dah minta maaf kat dia, bila saya pergi ziarah kubur dia, saya dah cakap kat kubur dia, kata, Pak Cik, maaf segala yang saya bohong, yang saya mengupak kat Pak Cik dulu, tak jadi. Sebab tu Nabi katanya, kalau nak cakap pasal orang yang sudah mati, cakaplah dengan perkara yang baik. Jangan cakap pasal orang mati dengan cakapan yang jadi mengupak, yang jadi apa. Jangan sebut keburukan dia. Sebab apa? Sebab takut jadi mengupak kepada orang mati, susah kita nak minta ampun. Jadi kalau mengupak pada orang mati tu, dia caranya apabila kita ni nak taubat daripada dosa mengupak, apabila nak taubat daripada dosa mengupak, kita belum awal-awalnya kita kena buat apa? Kena minta maaf kepada orang yang kita mengupak kepada dia tu lebih dulu. Barulah kita minta ampun di Allah. Jadi mana selama mana dia tak ampun, tak lepaslah kita, walaupun kita taubat, kita menyesal pun tak boleh, tak lepas daripada dosa. Tapi kalau orang hidup bolehlah kita nak minta maaf ke dia. Tapi kalau orang mati, susah. Jadi kalau mengupak pada orang mati tu, maknanya tak ada jalan nak taubat daripada mengupak. Jadi maknanya mati dengan berdosa mengupak. Mati dengan sebab berdosa, berdosa dengan mati dengan ada dosa mengupak. Nak minta pun kena selesai di akhirat esok. Itu jadi susah panjang lah. Sebab tu kalau nak cakap pada pasal orang mati, sebut yang baik-baik pada dia. Jangan sebut yang buruk, yang apa, takut nak jadi kepada mengupak pada orang mati. Ini susah kita nak taubat. Jadi tak ada jalan nak taubat. Mesti kena terima. Jadi mati dengan dosa mengupak lah. Sebab kalau orang hidup tu boleh jadi kita nak taubat, kita minta ampun kat dia. Ni susah payah. Sebab tu Nabi katanya, kalau nak cakap pasal orang mati tu, jangan sama-sama sekali sebut keburukan dia. Kalau tidak, jangan mengupak, susah kita nak ukar masalahnya. Begitu dah. Dan sebeda ia sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu akan beberapa keelokan segala yang mati daripada kamu. Kita akhir di situ. Dan sebeda Nabi sebut kamu akan beberapa keelokan segala yang mati kamu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi